إلى غرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. بسم الله. Sahur. Dapat 3, 11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif qadasallahu sirrah. Faman akramaka. Situ. Faman akramaka innama akrama fika jamila satri. Faman akramaka, barang siapa yang memuliakan akan engkau, maka fa innama akrama jamila satrihi fika. Barang siapa memuliakan akan dikau, dia memuji kita dengan sifat-sifat yang ada pada kita, yang pada zahir ni elok, ya. Maka sesungguhnya memulia akan elok dinding Allah Ta'ala padamu. Ya, seorang memuji kita sebenarnya dia memuji jamilah satri, keelokan satar Tuhan. Maksud satar, penutup. Maknanya kalau Tuhan tak tutup, kita ni jawab dia tak ada seorang nak puji kita. Ya. Yang betul-betul sempurna Nabi Rasul. Kita ni lembai ke apa tak ada lah. Tak mana hebat mana, dalam bersangkau tak ada penyakit dari dalam. Ya, tapi orang puji kita, wah dia ni hebat, dia ni handal. Sebab apa? Orang tak nampak dalam. Sebab tu nak berkawan, nak kenal orang, jangan kenal kat masjid, orang kata kan. Kita nak kenal orang, jangan kenal kat masjid. Kenal masjid semua baik, jubah serban bagus, pergi dengar dia kat pasar macam dia perangai dia. Kat rumah macam dia perangai dia kan. Kat masjid semua bagus, sujud cantik. Kat luar kita tengok macam-macam rupa dia kan. Maka barang siapa memuliakan dikau, ya, dia memuji kita sesungguhnya, sebenarnya apa? Memulia ia akan elok dinding Allah padamu jua. Ya, sebenarnya dinding Tuhan yang cantik dia tutup kita. Kita buat maksiat tu orang tak nampak, dia tutup. Kita buat kesilapan tu dia tutup, orang tak nampak. Jadi orang tak nampak kesilapan kita, orang pun puji dah kita bagus kan ni. Padahal kalau tu buka kesilapan kita kan, orang tengok tak ada seorang nak kawan kita kan. Macam-macam dalam perut kita ada, ya. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu apabila menghendaki engkau atas segala hambanya, maka dijalankannya atasmu dinding yang elok, mana satar dia tutup, ya, dan dihilangkan segala kejahatanmu. Tak ada lawan nampak kejahatan kita, ya. Dan zahirlah karimnya dan keelokan dinding atas. Sebenarnya ialah dinding Tuhan tu yang elok. Kalau dia tak dinding, semua orang tahu perangai kita, dia tak ada siapa nak puji kita. Allah, itu sekali kalau masuk punya pandangan jauh pun tak naik. Kalau begitu, bila sebenarnya, ya, yang dia memuji dinding dia menyebabkan orang tu puji. Kalau dia buka dinding, tak ada seorang nak puji kita. Maka kalau begitu, palhamdu liman satarak. Ya, kalau gitu palhamdu, puji itu sebenarnya apa? Liman, bagi mereka satarakal, yang menutup engkau, bukan kita. Walaisal hamdu liman akramak wa syakarak. Bukan puji itu bagi kita yang memuji, tak. Sebenarnya dia memuji Tuhan yang mendinding. Siapa dia? As-satir huwallahu ta'ala.
Ada maksud dia. Maka puji itu bagi yang menuntut, ya, liman sataraka. Maka puji itu bagi yang menutup, ya, satara atau menutup, dan mendinding akan dikau. Siapa dia? Allah Ta'ala. Tiada puji bagi yang muliakan dikau dan syukur akan dikau, melainkan dengan sebab elok dinding. Jadi sebab dia elok dinding tadi tak nampak dipuji. Allah. Lepas tu Sayyidina Umar kata, kalau kau nak kenal orang tu baik, kan, dia tanya, seorang tu bagus? Dia kata, oh, bagus. Mana kau tahu dia bagus? Dia puji dia. Kau dah pernah musafirin dia? Belum. Belum lagi. Kau boleh buat ukuran kalau kau belum musafir dengan orang tu. Kau nak tahu makna sebab kita musafir, nak kenal seorang tu, salah satu sebab dia, ajak dia musafir dengan kita. Ajak dia pergi musafir, kau tahulah kenal siapa dia. Ba'as safar kita'atun minal azab. Musafir setengah daripada azab, mana kesusahan. Dalam musafir macam-macam masalah, kadang gitu gini. Dia berjalan kita kami yang baik kan, tiba-tiba bawa kereta pergi musafir, konvoi lama, tayar kita pancit, dia tinggal kita kan. Okey, anda tunggu kat depan, kau dia tolong kawan. Tolong benar, tolong apa baik. Bila kita sangkut kat tengah jalan, apa dia tak tolong. Ya, tak apa-apa si anda tunggu depan, ingat dia tolong, kau boleh naik ke depan. Itu ada buah kawan kan. Bila kamu musafir, kau kenal betul siapa kawan. Kalau yang turun betul tu baru kita kenal sahabat betul. Ya, dalam senang semua orang nak sahabat, bila kita susah je membongkau lagi. Maka puji itu bagi yang menutup, siapa dia? Allah Ta'ala. Yang mendinding akan dikau, siapa dia? Allah Ta'ala. Tiada puji bagi yang muliakan akan dikau, ya, dan syukur akan dikau, melainkan dengan sebab elok tutup, ya. Tidak puji itu melainkan mulia engkau dengan sebab tutup. Maka apabila telah dihilangkan sebab, maka hilanglah etikat. Mana kalau dibuka sebab tadi tutup, habislah. Dan berganti segala kebajikan dengan segala kejahatan. Bila tuan tutup buka, orang berkenal dia. Oh, dia ni macam ni rupanya. Orang tahu. Selama ni kita tak kenal tu. Sebab kita tak kenal sebab apa? Satrullah, penutup Tuhan tadi dah tutup. Kalau dia buka tutup tu, kita kenal terperanjat. Oh, ni rupa perangai dia. Tu. Seperti yang telah terdahulu sebutnya, ya. Maka atas inilah kata muallif, ya, apa kata tuan pengarang, ma sahibaka illa ma sahibaka min sahbika illa wa huwa bi'aibika alimun wa laysa zalika illa maulakal karim. Mana ma sahibaka haqqa subah, mana illa, melainkan ada illa situ. Oh, itu min suhbi. Ma sahibaka, man sahibaka illa, dua itu. Ma sahibaka, kemudian illa man sahibaka. Boleh silap dalam Arab itu man sahib, ma sahibaka dulu, ma sahibaka, kemudian baru illa, kemudian baru man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Betul. Wa laisa zalika illa maulahul karim. Maka kita tiada orang yang bersahabat dengan dikau, ma sahibaka, ya, dengan sebab sebenar sohbah sahabat, illa, melainkan padahal ia pada aibmu itu tahu. Dia tahu aib kita, tapi dia tetap setia bersahabat. Itu sahabat benar. Ya, kalau dia nampak aib dia bongkar lagi, yang kita susah dia lagi, itu kan. Dan tiada yang demikian itu, yang mana orang tu lebih tahu keaiban kita, tapi tetap dia beri bantuan kita. Tak ada, melainkan Tuhanmu je. Kita derhaka ke dia, kita degil cakap dia suruh kita tak buat, dia larang kita buat macam-macam, tapi tetap dia beri kita nikmat, tetap dia beri kita dia panjang umur, kan?
Kalau tak kata siapa buat maksiat hari ni tak jaga, aku sentap dia punya nyawa. Jangan. Habis hari tergelempang lah. Banyak buat maksiat kita hari-hari. Kan? Tapi dalam kita buat maksiat tu lagi, masih lagi dibuka pintu taubat. Disambung lagi usia kita. Itulah sebenarnya sahabat, mana itulah sebenarnya yang kamu kena dekati, yang kamu kena kenali, yang kamu kena kasihi. Itulah dia Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia tahu kekurangan kita, dia masih tetap dengan kita. Dia memberi nikmat yang tidak putus, dia memberi rahmat yang tidak jenuh, hilang mana sentiasa. Kalau orang macam tu, dia tahu keburukan kita, dia bongkau lagi dan dia kata betul dia pakai orang ni, kan? Melakukan kemaksiatan kan tersilap, sentiasa dibantu lagi. Itu mana kata tiada orang yang bersohbah dengan dikau dengan sebab sebenar sohbahnya, melainkan padahal, dan tiada yang demikian itu, ya, yang tetap bersohbah maknanya memberikan nikmat walaupun kita tersilap, melainkan Tuhanmu yang amat mulia yang engkau derhaka akan dia. Yang hari-hari kita derhaka ke dia, tapi dalam saat yang sama dia sentiasa memberikan pemberian, ya. Kalau dia kata kau derhaka, kau lambat taubat, aku blok engkau punya jantung tak bergerak, maut kita kan. Kalau dia nyawa kita sesak nyawa kita, bom tergolek tu. Maka tutup dan engkau taubat, ya, ditutup dan engkau taubat akan dia, maka diampun pula. Itu orang sebenar-benar kita kena bersahabat, mana kena dampingkan diri tu maksudnya. Siapa dia? Allah Ta'ala. Maka diampun pula. Maka ia juga yang menyuruh akan dikau dan yang menegah. Dia sebagai amir dan menyuruh, dan nahi, mana yang menegah akan dikau, maka engkau derhaka akan suruhnya pula. Banyak suruh Tuhan yang kita langgar, banyak perintah Tuhan yang kita abaikan, bukan? Bila keadaan tu dia masih lagi memberikan kurniaan kepada kita. Allah. Dan telah diketahui bahawasanya sahabat itu yang memberikan ihsan kepadamu dan yang menyempurnakan segala nikmatnya atasmu, siapa dia? Allah Ta'ala. Serta tiada engkau atasnya daripada menyalahi suruhnya, ya, dan tiada mendirikan pada hak syukurnya. Mana kau tidak dirikan yang disuruh dan kau tidak mendirikan kesyukuran pada dia. Dalam keadaan begitu dia bagi lagi nikmat. Inilah sebenarnya sohbah, sahabat yang sebenar. Ini sebuah rapat. Dan tiada demikian itu melainkan Tuhanmu, illa maulak, melainkan Tuhan kau. Dan yang memerintah akan dikau dalam akhirat, dia juga. Dan dunia, semua dia punya. Maka jangan engkau bersahabat dengan lainnya. Kalau begitu jangan kita bersohbah, merapatkan diri, melainkan dengan dia. Itulah sebenarnya, ya. Maka pendampingan sebenar ialah dengan Allah Ta'ala. Untuk cari jalan dan usahakan supaya semakin dekat qalbi kita dengan dia. Kemudian qala mu'alif rahimallahu ta'ala, khairu man tashabu ialah man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik teman, sebaik-baik yang bersahabat itu yang menuntuti ia akan dikau, tiada kena satu yang kembali ia daripadamu kepadanya. Dia suruh kita buat ibadat, ya, maka kembali balik pahala kepada kita. Bukan maknanya Tuhan tu dapat manfaat, tak. Bahawa Tuhan tidak mengambil sedikit pun manfaat daripada segala suruhan dia tadi, tak. Sebab apa? Sebab dia ghaniyun, maha kaya. Kalau dia berhajat dia mengambil, mana dia fakir. Malah suci Tuhan dia bersifat fakir, sifat kekurangan. Dia maha kaya. Bila maha kaya tak berhajat. Sebab tu kaya sebenarnya kaya hati, tak berhajat orang kaya sebenarnya. Laisa al-ghina an kasratil 'arad walakin ghina ghinal qalb. Bukanlah kaya itu banyak harta. Jadi kaya sebenarnya kaya jiwa. Bila jiwa dia tidak terikat dengan makhluk, tidak mengharap kepada makhluk, itu orang kaya. Orang kaya sifat dia benar, ya, tidak berhajat, itu sebenarnya kaya. Dia cukup apa dia nak. Tapi bila dia kaya, dia masih nak, masih tamak, itu fakir.
Itu dia panggil fakirun hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kalbi, tak cukup nak je. Kan, duit dah banyak 100 ribu, nak 200 juta, nak bilion, nak trilion kan ni. Sampai mana tu dalam yang lahat tu. Sebab barang siapa yang ada semangat aja, minat untuk mengumpul sama ada keuangannya, dia dipanggil jutawan, atau harta dia panggil hartawan kan. Minat ada tu nak mengumpul, confirm dia kena penyakit. Apa penyakit dia? Penyakit apa dia kena tak? Lalai. Confirm dia kena. Sebab Quran dah dedahkan, alhaakumut takasur hatta zultumul qadir. Alha yulhi, ilha tu mana apa? Lalai. Alha, melalaikan kamu. At-takasur, oleh semangat dalam kalbi kita ada nak membanyak. Kalau ada benda tu, dia mesti lalai tu. Quran dah sebut. Jadi kahwinkan dua sifat. Ya, makna lalai, regu dia bila dia bersemangat untuk mengimpun. Apabila dia stop, dia terpanjat hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur. Bila muka dan hidung dia tersembam dalam tanah liang kubur yang lahat tu, baru dia wasi, ya Allah, minta balik lambi laula akhiratani ila ajalin. Kalau balikkan kami sedikit masa lagi kami nak ibadat, membohong. Dan ayat lain Tuhan kata la rudul adu ila manhu, di muka ni kalau aku balik ke dunia dia ulang balik perangai dia, Tuhan kata. Ya, itu maksud dia. Dia semangat mengumpul nak banyak tu ada menyebabkan seorang tu jadi lalai. Sebab dia tak cukup kan. Baru banyak bagi pun tak cukup. Kalau kau bagi satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua, kata Rasulullah SAW. Kalau bagi 3, dia nak 4 lah. Ya, itu sifat dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan. Sebab apa dia bersifat sedemikian? Sebab apa tu? Tu jawab. Sebab kalbi tak menghadap Tuhan tu je lah. Kalbi dia tidak dapat kemanisan dengan Tuhan. Kalau dia kenal sebenar-benar Ta'ala, dan dia manis seronok dengan Tuhan, dia takkan terbalik dengan dunia tu. Apa artinya kan? Sebab tu ahli marifat dengan sifat hatta yastawiya indahu wal ghina wal faqir. Sama je bagi dia, orang kaya miskin serupa je bagi, tak ada apa. Dia berkawan orang kaya sama orang miskin serupa je, ada apa. Sebab apa? Hati dia tidak dikait, tak disangkut di situ. Sebab apa tak sangkut? Hati dia disangkut dengan Allah Ta'ala. Dia bergembira dengan Tuhannya. Sebab apa? Dia kenal. Manusia gembira dengan benda yang paling hebat. Maka siapa lebih hebat daripada Ta'ala? Manusia nak berkaya, nak kawan dengan orang kaya, siapa lebih kaya daripada Tuhan? Manusia nak berkawan orang paling baik, siapa lebih baik dengan Ta'ala? Nak berkawan orang yang paling pemurah, siapa lebih pemurah daripada Tuhan? Tak ada. Segala sifat kesempurnaan adalah milik dia. Segala kekurangan milik kita. Jadi jiwa manusia ni, naluri dia akan suka dan jatuh hati, seronok, cinta pada orang yang paling hebat. Maka siapa lebih hebat datang akan melainkan dia. Tapi kenapa tak jatuh? Sebab tak kenal. Sebab tu rahsia mengenal kat situ. Kalau dia kenal siapa dia Allah dengan sebenar kenal, nasai kalbi dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Dan dalam kalbi dia tak ada yang lain, dia je. Ma fi qalbi ghairullah. Betul. Sebab yang terpusing-terpusing buat dalam kalbi tak settle lagi. Sebab tu dia suruh tembak kalbi Allah. Adakah kekasih tidak ada dalam hati dia? Betul? Kalau orang berkasih dia apa? Kau jangan bimbang, engkau ada dalam hatiku. Ada maksud dia. Apa maksud dia? Engkau ada dalam hatiku. Mana ambil badan dia masuk dalam hati semua, bukan macam tu. Ya. Mana engkau ada dalam hatiku, bukan makna jasad dia masuk sini. Allah ada dalam hatiku, bukan Allah Ta'ala duduk dalam kalbi kita. Itu maksudnya. Maknanya fokus kita tadi, tawajuh hati kita dengan dia. Itu maksudnya. Kalau dia kasih ke Tuhan, nasai dia takkan lupa. Sebab sifat kasih dengan manusia yang fakir hina pun, kalau dia jatuh hati, dia tak lupa kan? Dia duduk di bahagian teringat di kawan kan? Maka siapa yang lebih mulia, lebih hebat dari Ta'ala. Nabi Yusuf punya cantik pun tergigis tangan kan? Dia tengok Jamal Yusuf, terpotong jari. Kita boleh tengok Jamal Rasulullah SAW lagi hebat. Ya, apalagi nak banding dengan Khalik pencipta, itu lagi tak boleh banding. Begitulah bila hati maksud buka dengan Tuhan, ketika itu selesai masalah dia. Apa selesai dan semua akan jadi baik. Ya, sebab bila hati dah menghadap ke Tuhan, dia takkan pandang pada makhluk. Bila tak pandang pada makhluk, maka selamatlah kalbi dia. Dia buat kerja bukan kena makhluk, bukan riak, bukan ujub, semua hilang. Sebab apa? Bila tarikkan kalbi dengan Tuhan tu ada. Sebab tu usaha carikan supaya kalbi kita dapat ada connect dengan dia.
Ya, yang menghalang connect tadi, kita ada pelak dah siap wiring kan, tekan-tekan tak menyala, tekan menyala. Buat dekat pelak tu ada karat. Dia tak ada connect. Ya, buka balik pelak, oh banyak karat kat sini. Kena bersihkan balik. Bersihkan balik, tap dia join dia, tekan dia sap menyala tu kan. Bila qalbi kita biar ada tap dengan Tuhan dia, iza zukirallahu wajilat wajilat qulubuhum. Tu nas Quran, sebut nama Tuhan, wajilat, getaran tu akan ada. Sama ada getaran mahabbah atau getaran haibah. Mahabbah itu dipandang sifat apa? Jamil. Kalau haibah dipandang sifat apa? Jalan. Ya, sebab kita dengan Tuhan dua dia terjadi tu. Sifat al-lutfi, ar-rahman, ar-rahim, al-muqti, semua masuk dalam jamal. Ya, sifat azamah, ya, kibriya, itu semua masuk dalam jalan. Jamal, keindahan, mana kasih sayang dia. Ya, kalau jamal ni jalal, kekerasan dia, bala azab diturunkan. Jadi manusia tak lepas dua tu. Setiap saat kita dalam nikmat atau bala ujian. Maka setiap nikmat itulah kita perlu dapat pentajalian, pembukaan. Bagi suruh kita kenal dalam 2 saat, 2 masa. Dibagi atau ditarik. Mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'ak asyhadaka qahra. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Bila dia beri je, kita kenal al-mu'ti semua dia. Dia menayangkan nama dia Al-Bir, pemberi ihsan. Jadi jangan kita makan, minum, ambil, guna, pakai nikmat Tuhan, melainkan syuur qalbi kita merasa ini ihsan dari dia. Haza min fadli rabbi. Ya. Begitu juga ada sentap, dia tarik, dia datangkan pula sebalik bala ujian. Itu sebenarnya Al-Qahar. Ditayangkan kita memandang nama dia Al-Qahar. Ismun minal asma', satu nama daripada asma' nama-nama Tuhan yang maha keras. Dia kata ganap dan tsunami datang, boom, habis tu. Banyak tukuk kelapa pun tumbang. Rumah besar pun tumbang. Dia hentak sekali dengan gempa bumi, habis dengan bumbung rumah pun tak nampak. Dia setiap timus, habis. Tu kalau dia nak tajalikan dia punya kahar. Last besok dia tajalikan kahar bila besok kiamat, iza zulzilatil ardu bila digegar dunia, wa akhrajatil ardu asqalaha, mengeluarkan bumi dari askal. Apa askal? Muatan bawah tu. Mana apa? Muatan bawah tu naik ke atas, dia bergulung habis, nanti gulung tikau. Ya, tengok gunung-gunung besar tu, langit, matahari semua gugur macam sampah, pun raya hancur. Tapi dia tutup lah, buku bank boleh tak ada. Bank boleh ke mana pergi digulung. Habis hancur dunia. Ya, itu dia zulzid, digegah. Tak akan berlaku dan saat makin dekat tanda kiamat. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi, sekarang ni cukup cepat, satu-satu timbul, satu-satu. Ya, tunggu masa tuan-tuan. Macam-macam dah timbul ni. Jadi maknanya apa? Bila digegar hati tadi, dia ada rasa, tu jawapan dia untuk selesaikan segala masalah yang dia bincang. Ya, penyakit kalbi itu akan cantik, ya, bila apa? Dia menghadap akan hadrat Tuhannya. Sebab tu penting tawajuh. Itu dalam sembahyang dibuka dengan apa? Iftitah dengan tawajuh. Doa iftitah dia apalah tawajuh? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal. Wajah tu aku hadapkan. Menghadapkan kalbi pada Tuhan tu rukun besar. Kalbi bila berhadap, dia lain rasa. Kalau dia tak berhadap, dia lain rasa. Lepas tu bila berhadap tepat saja, ya, dia akan memerhatikan kebesaran keagungan Tuhan dalam tiap-tiap sesuatu. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang kenal akan Tuhan, dia akan syuhud Allah Ta'ala fi kulli syai'. Pada tiap-tiap satu dia pandang, semua dia nampak terserlah kebesaran keagungan Tuhan. Wa man faniya bihi, siapa lenyap dengan Allah Ta'ala, ghaba an kulli syai', ya, maka akan lenyap yang lain. Wa man ahabbahu, siapa yang kasih betul dengan Allah Ta'ala, lam yu'sar alaihi syai'an, lam yu'sar alaihi syai'un, tidak akan memberi kesan dalam kalbi dia oleh sesuatu. Maknanya yang lain bagi dia apa? Sama, itu maksud dia. Hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata' wal ghina wal fakir, sehingga sama je bagi dia. Apa yang sama tak ada kesan. Letakkan dunia macam mana pun tak ada kesan dengan dia. Tarik dunia pun tak ada kesan. Datang dunia tak menjejaskan kalbi dia dengan Tuhan. Dunia banyak bertimbun kat dia, ataupun tarik dunia pada dia buat dia tak ada kesan. Itu dipanggil nafsul mutmainnah, nafsu yang telah tentram. Kalau dia beri dunia, dia kuat ibadat. Dia terik, dia bergegau, itu belum lagi. Atau ketiga dia ditekan, dia kuat ibadat. Bila dah kaya, dia hanyut, itu tak betul lagi. Itu dulu tak boleh pakai. Yang boleh pakai, dia tetap. Tuhan uji dia dengan kekayaan melimpah ruah, bedak dia tak beranjak. Ya, tetap dia hamba Tuhan. Ataupun Tuhan uji dia melepek, dia tak melatah, dia tetap jadi hamba tu. Baru dipanggil mutmainnah, itu dia. Maka syarat mutmainnah dapat kena hati dia jaga, biar dia musyahadah ke Tuhan dan tiap-tiap satu.
ya, dan dia lenyap yang lain, dan tidak maknanya memberi kesan kasih hati dia melainkan kepada Allah Ta'ala. Itu pusing-pusing balik apa benda kasratu zik, kena banyak zikir, itu je muncul dia. Sebab zikir dipanggil ya sebagai tanda seorang tu dekat dengan Allah, sebagai tanda kasih dia. Dan sebaik-baik yang bersahabat itu menuntut dia akan dikau tiada kerana satu yang kembali daripadamu kepadanya. Ya, itu sahabat sebenar. Dia beri tu beri betul. Cara dia Allah Ta'ala. Ada Tuhan beri kita, dia minta balik balas, tak ada kan? Dia maha kaya, tak mengharap. Dia beri betul rahmat dia. Dia beri petunjuk, dia beri hidayat, dia berinya sama ada bentuk keduniaan ataupun lebih lagi bentuk keakhiratan, atau lebih besar lagi dengan dia sendiri. Dia buka. Dan tiada demikian itu melainkan Tuhanmu yang kaya atas semata-mata. Apa kaya semata-mata? Kaya mutlak. Dan kaya ni, kaya kita bukan semata-mata kaya dah. Kaya kita ni mukayat dengan lain, diberikan oleh orang lain. Siapa beri? Allah Ta'ala beri. Ya. Kerana bahawasanya bersohbah, bersahabat dengan yang lain itu berserta dengan segala gharat. Kita bersahabat dengan orang, semua ada gharat. Kalau panggil, orang Melayu panggil apa? Ada udang balik mi. Dia buat rapat, tuan hubungi musim buah durian, nak dapat musangking. Dia rapat kawan tu sebab kawan tu lebat, boleh keruk sikit tu kan. Ya, senang minta. Itu semua sahabat-sahabat palsu yang gitu. Ya. Nah, sahabat sebenar dengan Allah Ta'ala. Sebab dia beri kita, dia beri terus, dia tak ada heran kenapa pun. Ya. Lepas tu dalam tafsirkan ayat kan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, tu kena jaga tu. Ya. Saya tahu dulu kan budak-budak geng-geng Arkam. Ya. Dia pergi bawa kitab-kitab dia, pergi tunjuk dekat pondok Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian, ulama besar tu, Wali Insah, guru bagi almarhum Ustaz Gaus itu. Ya, Ustaz Gaus mengaji dengan jabat Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian. Jadi buat-buat Arkam ni dibawa buku dia tu yang ditulis tu, dia tunjuk ke Tuan Guru nak beritahu. Tuan kata kitab aku lagi banyak nak baca. Kau kitab Rumi kau tulis macam apa yang nulis ni. Ini kitab kau lantak dia baca. Arab Timur, ngaji Mekah ni. Ya, benar sikit lebih kurang bercakap tu dia tunjuk lah. Tok gua ambil tengok. Ni ayat macam tafsir. Ayat dalam tu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lam pada liya'budu tu lam apa? Lam tu lam apa tu? Tak ada jawab. Ni kau tak ada jawab, kau nak suruh buat. Ni kalau kau tafsir silap lam ni menjadi kafir tau dia tu. Banyak budak. Kalau tafsirkan lam tu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, lam pada liya'budu tu kalau kita pakai lam lil manfaah, kufur orang. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat padaku. Mana ibadat lam tu untuk apa? Manfaat bagi Tuhan. Bermakna ketua ibadat, Tuhan dapat manfaat. Jawab dia kufur orang tu sebab dia menuduh Tuhan mengambil manfaat. Bermakna kalau ambil manfaat dia masih masih kurang. Tuhan maha kaya, dia tak ambil manfaat. Kita buat ibadat, balik kat kita balik. Maka lam situ dia panggil lam li sayrurah lil akibah. Bukan lam tu dia panggil lam lil manfaah. Dia ada lam li taksis, ada lam li tamlik, ada lam li sayrurah. Macam lam kecil macam mata kail tu, banyak makna kan tu. Bukan sikit-sikit makna, satu lam sebiji dalam bahasa Arab ni. Kalau tak kerti sebab dia kata jangan tafsir Quran kalau tak faham. Mampasal Quran bi ra'in fal yatabawa maqaduhu minan nar. Cuba tafsir Quran ikut kepala otak dia sendiri ke tempat neraka, dan neraka Nabi kata. Quran ni bukan kalam manusia, bukan surat khabar, bukan yang siampau. Bukan berita harian. Ni kalamullah. Kalau tak ada 12 ilmu yang tafsir tak kerti dan terlampau tinggi makna Quran. Ya, kalau kita baca zalikal kitab alif lam mim, itu pun dah satu i'jaz Quran. Setengah daripada mukjizat i'jaz Quran itu alif lam mim. Apa maksud dia? Allahu a'lamu bi muradi. Tuhan lebih mengetahui apa maksud dia. Orang kafir dibaca dia tertengah apa makna alif lam mim, tak tahu kan. Kemudian zalikal kitab, zalik, za ismu isyarat, za. Lam tu apa makna? Lam pada zalik, lam lil mu'di, qablil khitab. Oh, banyak bahasa ni. Mana bila dia baca je zalik tab Abdullah bin Salam, terus render. Ini bukan kalam manusia. Ya, sebab Abdullah bin Salam dia ni pakar bahasa. Ya, ahli kitab, dia tengok Quran Nabi tu dia jam. Ini memang betul kalam Tuhan, bukan kalam makhluk dia. Ya, senang aja. Jadi maknanya dalam makna Quran.
Sebab tu dia nak faham betul-betul situ. Baru nak ceritakan apa? Lam pada lapas liyak buduni itu lam li sayrurah lil akibah. Mana jadi kendian dia apa? Kembali balik kepada kita, bukan kembali pada makhluk. Bukan kembali pada Tuhan. Tuhan Maha Suci daripada menerima. Sebab dia pemberi, bukan dia penerima. Dia Tuhan. Tuhan ni dia pencipta, bukan dia dicipta. Dia pemberi, bukan dia penerima. Dia tempat diharap, bukan dia berharap. Ya, tu. Habis tu. Dan Allah SWT itu Maha Suci. Itu sebab dapat tanzih ni besar tuan-tuan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatan 'alal mizan. Apa dia? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhana apa makna ni? Dia kalau mengaji bahasa Arab tentang subhana dia apa i'rab dia? Dia jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihazaf. Apa takdir dia? Usabbihu subhana. Mana aku sucikan akan Allah sebenar-benar suci. Suci daripada apa? Ai minan naqais. Daripada segala kekurangan. Kita sebut subhanallah, Maha Suci Tuhan, makna apa kita faham dah. Zat dan sifat Allah suci daripada segala kekurangan. Dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Itu apa tu besar. Dua kalimah dia berat dalam mizan. Khafifatani 'ala lisan sakilatan 'ala mizan. Berat atas mizan yang racik. Terlampau besar makna dia mentanzih, mensucikan Tuhan daripada kekurangan. Sebab tu dalam Isra' wal Mi'raj, benda yang bercari adat Tuhan gunakan lapas apa dulu? Dapat tanzih. Ya, subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil ila masjidil aqsa alladzi barakna hawla ila akhir ayat. Ya, mana cerita besar ni mencarikan adat, maka Allah dah jawab dulu. Bagi orang faham dia tak ditanya lagi peristiwa Isra Mi'raj. Sebab cerita pertama apa? Subhanallah, Maha Suci. Mana zat Tuhan yang Maha Suci pada kekurangan, dialah asra yang memperjalankan hamba dia. Bukan Nabi jalan sendiri. Nabi diperjalankan oleh zat yang Maha Suci daripada kekurangan. Habis tak ada masalah. Tapi kalau kena kafir, tak kena zat Maha Suci tu, macam mana berjalan pergi atas lagi. Kita pergi daripada Mekah, daripada Masjidil Haram sampai asal sebulan pergi sebulan balik. Ni naik Sidratul Muntaha sampai Jibril pun tak boleh masuk. Malam nur, Nabi masuk, itu menandakan Nabi tu nur. Sampai atas baru ditajali turun bulan subuh. Benda ni apa? Amrun harikul adat, mencarikan adat kebiasaan. Jatuh pada tangan Nabi-Nabi dengan dakwah risalah. Itu Rasul. Kalau tak ada dakwah risalah, tak ada pengakuan Rasul, itu mukjizat. Itu apa nak panggil karamat bagi aulia. Itu di antara apa dia nak ceritakan lapas tanzih, menyucikan Tuhan Maha Kaya. Daripada demikian itu, maka iaitulah yang mengurniai akan dikau. Mana kita ni penerima kurnia Tuhan, adapun dia pemberi. Dia menjadi, kita dijadi. Sebab jangan tanya siapa jadikan Tuhan. Siapa jadikan Tuhan tu soalan orang gila. Kalau dijadi itu bukan Tuhan. Bila dijadi nama dia apa? Makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa. Benda yang dijadikan makhluk. Bila makhluk dia berhajat, bila berhajat itu bukan Tuhan. Yang berhajat bukan Tuhan. Allahus Samad, di tempat dihajati. Dia yang dihajat, bukan dia berhajat. Sebab berhajat sifat lemah. Kalau Tuhan kena jadi, mana tu lemah? Mana boleh jadi Tuhan kalau lemah? Tak boleh. Sebab Tuhan ni tak bersifat sedemikian. Sebab tu dia kidam. Kidam mana sedia, mana wujud dia asliun. Ya, ada pun wujud kita ni bukan asli. Ya, wujud kita dia panggil apa? Arid, baru datang. Sebab tu kita ada surat beranak. Sebab sebelum beranak kita tak ada. Ya, dah beranak baru ada. Beranak sebelum tak ada. Dia tak ada kepada ada tu. Merajat kepada mujid pencipta. Siapa dia? Tuhan yang sebenar, ilahu Allah Ta'ala. Situ duduk dia tuan-tuan. Maka jikalau berkendak demikian itu, maka bersahabat engkau dengan Tuhanmu. Kalau kamu nak bersahabat sebenar, dia yang mengetahui keaiban kita, masih lagi dia beri nikmat kepada kita. Ya, ada maknanya. Dan maknanya bersahabat dengan apa? Yang tidak menuntut satu, yang kembali pada dia. Dia beri kita ada, dia tuntut tak, bahkan dia beri lagi kan. Dia beri hidayat, dia beri taufik, dia beri pahala pula. Kemudian dia beri pula izin untuk mendapat tempat yang nikmat sebenar di akhirat, itu al-jannah, syurga. Maka bersahabat dengan Tuhanmu. Apa makna sahabat ni? Bukan sahabat macam kita pergi makan duduk kedai dah. Makna merapatkan diri dengan dia.
Itu maksudnya, ya. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu menuntut ia akan dikau, tiada kena satu yang kembali daripada mu kepadanya. Dia suruh kita semayang, kembali ke siapa? Kita balik, manfaat. Tapi kalau nak buat mudah, misal mudah-mudah sikit je lah, ada sikit, tapi tak sama kan, sikit aja nampak. Kita suruh anak kita mandi, bersih tu balik ke siapa? Kembali kat kita. Kau pergi mandi, mudah-mudahan bapak bersih. Wah, senang, kirim je. Ya, kita suruh dia mandi, maka bersih tu balik kat dia. Balik kat dia. Tapi ada lagi kita dapat lagi nama. Oh, anak orang tu bagus, bersih. Dapat lagi. Tuhan dia tak memerlukan benda tu. Dia bagi terus, ya. Kerana iaitu yang kami daripada seluruh sekalian alam ni. Makna kerana itulah yang kaya, silap. Allah Ta'ala kaya. Apa makna kaya sebenar? La yahtaj, tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak bersandar, tidak bergantung kepada selain. Itu kaya benar. Kalau kaya kita ni berhajat lagi. Orang kaya dia ajak makan tak? Lagi kuat makan. Berhajat makan, minum, berhajat nak kaya lagi. Itu bukan kaya, itu miskin, fakir. Sebab selain Allah adalah fakir. Tuhan kata antumul fuqara. Manusia kau semua fakir kepada aku. Mana berhajat, bergantung, terikat. Mana Allah Ta'ala yang kaya daripada seluruh sekalian alam. Mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sekalian makhluk, tidak bergantung sekalian makhluk, tidak memerlukan pada makhluk, bahkan makhluk yang memerlukan kepada dia. Dan tiap-tiap sesuatu itu berkendak kepadanya. Ini makna ketuhanan, ya. Makna ketuhanan apa? Dia tidak berhajat kepada sesuatu, sebaliknya sesuatu itu berhajat kepada dia. Dia tidak mengharap pada sesuatu, sebaliknya yang hati mengharap dia. Dia tidak bergantung pada sesuatu, sebaliknya yang lain itu bergantung pada dia. Itu makna ketuhanan. Kaya dengan makna apa? Tidak berhajat. Kemudian yang lain berhajat pada dia. Kalau dia tidak berhajat, tiba-tiba orang lain pun tak hajat ke dia, itu bukan Tuhan. Tuhan tu ni. Terbalikkan jadi hantu. Hantu, Tuhan jadi hantu. Ya. Tuhan tu makna dua makna ketuhanan. Dua pada yang kata. Yang Tuhan sebut dalam ayat antum ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, satu, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dua. Wahai manusia, kamu fakir, bermakna semua makhluk terikat dengan dia. Satu makna. Yang kedua, dia ghaniyul hamid, terpuji, terkaya. Terkaya memang tidak berhajat. Sebab tu bila kita buat nafi isbat la ilaha, tiada bersifat ketuhanan, mana tidak ada zat yang mana dia ni tidak terikat, tidak memerlukan sesiapa, sebaliknya yang lain semua terikat dengan dia. Tak ada zat macam ni illallah, melainkan Allah. Baru kita isbat. Bermakna kita memandang keterikatan semua makhluk kepada dia. Itu yang kita nak pandang, syu'ul qalbi kita, ya, sampai kita terbuka betul-betul qalbi dia tadi, merasakan keterikatan sungguh antara makhluk dengan Tuhan. Ya. Baca Nabi sebut jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu dengan banyak tembakan suntikan kalimah la ilaha illallah, dengan faham yang sebenarnya. Bau cemerlang. Sebab azzik lahu nurun. Zikrun tadi nur dan sebagaimana selawat juga. Tuan-tuan berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya selawat pendek, selawat panjang, dalam keadaan tuan-tuan hadirkan hati bersama Rasulullah ataupun lalai, tak kira. Selawat dia percikan nur Rasulullah dia dapat. Itu kelebihan. Siapa selawat dia, nur Nabi percikan dia dapat. Sikit banyak itu. Dia faham, dia nampak tak tu, memang dapat. Ya, sebab dia nur. Zikir dia azik lahu nurun. Wa iza kasura azkar kasura anwar, wa iza kasura anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qarar. Siapa yang banyak zikir, banyak nur dia. Bila banyak nur, maka terang sir rahsia dia, qalbi dia. Bila terang sir dia, maka layak dia berdekatan tetap dia dengan Tuhan. Itu kaedah. Sebab aku pusing balik, kena banyak zikir. Zikir kena banyak. Maka keluarkan oleh muhayyama ku daripada lainnya. Dalam qalbi kita selain Allah Ta'ala, buang. Kita nak kita dengan dia setiap saat duduk bangun. Habis dengan orang kita bagi sangkal luar je. Ya, sebab sifat para nabi rasul dan para aulia apa dia? Abdanuhum an akhlaiq wa arwahuhum ar-rabb. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Itu yang kita nak pakai. Ya. Bagi orang dia bagi sangkar dia. Imam Ghazali tulis di makam dia, wahai insan, aku beri engkau sangkar aku saja. Dalam rohani aku tahu itu aku beri pada kekasihku, ialah Allah Ta'ala. Ya.
Ini kita nak sampai Tuhan, kita beri jiwa dengan raga-raga dia beri. Dia jiwa dengan gaga-gaga dia beri. Habis dah jawab dia. Ya. Dan engkau lari daripada nazarmu. Kita elakkan, kita jangan kita pandang diri kita dan putuskan khabarmu. Ya. Jangan nampak kita. Sebab tu dia kata apa? Besok tu buat ceramah satu tajuk. Kita buat tajuk pelik sikit. Selagi engkau itu engkau takkan kenal Tuhan engkau. Bila engkau bukan engkau kenal Tuhan engkau. Oh, lagi pening ni tajuk. Oh, ni apa kau jawab agama panggil? Ni apa tajuk kau bagi? Tajuk pelik bunyi. Bila engkau, ya, selagi engkau itu engkau tak kenal Tuhan engkau. Selagi bila engkau bukan engkau, maka engkau kenal Tuhan engkau. Faham? Ni dah dia benda ni. Selagi kita nampak kita kau tak kenal Tuhan. Selagi kau padamkan kekitaan kita, anania tu, kita nampak semua minallah, baru kau kenal siapa Tuhan kau. Ya, padamkan ru'yatul khalqi, pandangan makhluk. Padamkan kudrat kita dalam memandang kudratillah. Pandangkan iradat kita dalam memandang iradat Tuhan. Last sekali padamkan wujudmu dalam memandang wujud dia. Baru kau kenal. Ya, nak padam dengan apa? Dengan anwarul azkar, anwarul musyahadah, anwarul muraqabah. Baru dia dapat benda ni. Dan suruh dia tembak benda tu, lepas tu buka benda ni. Sebab kita kenapa kata Sidi Ahmad Idris, istighal bizikr. Kamu kena istighal, tumpu dalam zikir zahir dan batin, sehingga yuqta, diberi kamu akan mana lazzatu zikr, kemanisan. Dan bila dapat kemanisan, diberi pula kamu orang ketiga apa? Al-asyakani wa asyiktu. Dia kasih pada kau kasih ke dia. Mana dah ada mahabbah, rindu, kasih itu anda kuat, barulah rafa'tul hijab, aku buka hijab. Terbuka hijab makrifat bila apa? Mahabbah dia kuat, rindu dengan Tuhan, bangun duduk hati dengan Tuhan. Ya, rindu macam mana rindu kan? Kuat sungguh. Lebih rindu dapat daripada kemanisan. Kemanisan zikir dapat daripada istighal, tumpuan. Bila ke zikir beri tumpuan, insya-Allah dia akan naik selepengkat ke selepengkat. Ya. Tinggal zikir jangan. Walaupun lalai jangan tinggal zikir. La tatrukil zikra ala min hudurika ma'allah. Kamu jangan tinggalkan zikir oleh kerana kamu lalai, jangan. Zikir sampai hadir. Bukan dah nak hadir hati nak zikir. Buat ibadat sampai ikhlas. Bukan tunggu ikhlas buat ibadat. Kalau tunggu sampai ikhlas buat ibadat, itu mazhab lepat nama dia. Tahu lepat? Ya. Tuan-tuan tengok lepat kamu sakai rupa kan, tu lepat. Dia kata dia tak semayang sampai ikhlas pun semayang. Tu orang gila punya mazhab. Buat semayang sampai ikhlas. Bukan tak ikhlas buat semayang, pakai tak semayang jawab. Kan? Itu semua dipanggil apa? Golongan mutasawwifah yang meniru-niru kalam tasawuf. Itu dia ngakalkan orang banyak. Ya, memang tadi kata tu, kalau bunuh ni lebih baik kau bunuh 1000 kafir. Kafir tentu dia kafir. Yang ni dia mengaku konon hebat, rupanya terbabas daripada sunnah, daripada jalan yang tentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Macam-macam tu ni. Maka keluarkan olehmu hai hamba daripada lainnya dalam kalbi itu, kosongkan farriq qalbak minal aghyar, kosongkan kalbi yang lain, bau yamla bil amari wasal. Tuhan akan penuhkan dengan makrifat dan sil, ya. Dan engkau lari daripada nazarmu kepada putus jazab pada khabarmu, dan terbukalah kaun daripada mata hatimu. Mana apa tu? Daripada khabar fana tu maksudnya. Lenyapkan pandangan kamu, bau terbuka kalbi kamu dengan segalanya. Sebab dalam kitab Durrun Nafis dia kata apa? Awal tu, wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Kami ittilak, kami buka atas hati kalbi arif billah tu segala sesuatu. Dimurakabatkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi tu buka. Dan kalau murakabat disuluh kat kalbi kita, A to Z dia boleh baca kita. Buat tunggu kan, kalau dia tengok kita ditunduk, dia murakabah, siap A to Z dia baca. Ya. Ada seorang tu dia semangat nak ambil jalan tarekat, ya. Dia jumpa tunggu Mufti Arwah Cik Ahmad, dia tunjuk, dia scan kawan. Ambil tarekat. Kau tadi semayang subuh tak semayang ni. Ucat kawan dah. Dia scan nampak macam subuh ni kau tak semayang kata. Betul kan tu dulu tu. Maka engkau lihat akan dia masuk dalam anwarul azamah,
Ya, dia masuk dalam nur kebesaran, memandang kebesaran Tuhan. Dan maujud dengan iradatul rabbaniyah, wujudan dia dinampak apa? Iradah rabbaniyah, mana kehendak yang dibangsakan kepada ketuhanan. Dan kudratul khaliqiyah, mana kekuasaan dibangsakan pada pencipta itu Allah Ta'ala. Maka fana'lah engkau daripada tiap-tiap barang yang daripadanya. Bila fana apa? Tak ada. Bila engkau tak ada, engkau kenal dia. Bila engkau bukan engkau, itu maksud dia. Bila engkau lenyap, baru engkau kenal dia. Dan engkau pandang sesuatu dengan Allah tu, ni baka. Dia pandang semua tu billah tu baka, kekal dengan Tuhan. Dan dengan demikian maka sahlah tauhidmu. Baru tauhid kita betul tauhid yang hakiki, tauhid yang tidak ada hijab, terus ya. Baru dimasuk lain tu iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kerana bahawasanya tauhid itu apa? Mengangkatkan hukum farqi. Apa hukum farak? Ya, lawan farak apa? Jamak. Jamak tu dipanggil fana, dipanggil jamak. Kalau farak makna apa? Cerai. Mana hukum farqi, mana hati dia bercerai dengan Tuhan. Kalau jamak mana hati dia berhimpun dengan Allah Ta'ala. Ya, makam farak ni makam orang dalam Islam, makam asbab. Dia buat benda, dia pandang asbab. Dia buat benda, dia pandang asbab. Benda-benda ni asbab dia, saya buat macam ni. Dia nampak diri dia. Selagi dia nampak diri dia, dia duduk makamul farqi. Kalau dia lenyapkan diri dia, dia duduk dalam makamul jam'i, makam jamak. Itu maksud dia. Makam jamak tu tinggilah, ya. Habis. Sebab kita minta Tuhan tarik. Ya Allah, tariklah qalbiku ke hadratmu. Bila dia tarik, dia akan dapat jamak tu. Kalau dia tak tarik, dia makin terfarak qalbi dengan Tuhan. Mana qalbi bila bercerai dengan Tuhan, itu satu azab yang paling besar. Tidak ada azab paling besar dunia bila qalbi kita tak boleh rapat dengan dia. Dia blok kita dengan hijab, habis kita pusing-pusing, ya. Kemudian lau asyrakat nurul yakin, kalau memancar nur yakin, la ra'aita daral akhirah aqraba ilaik. Dan saya dibukakan hijab kamu, negeri akhirat dekat, engkau nampak. Ini akan dibincang belakang akan datang. Lau asyrakat nurul yakin, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammad. Allahumma alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.